Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada murid-murid tahun 5 SK Methodist. Okey, saya perkenalkan sekali lagi. Saya Cikgu Maliza binti Muhammad Saad, guru baru yang akan mengajar kamu bahasa Melayu kelas 5M. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu buka buku teks kamu. Okey, ini buku teks tahun 5. Okey, bahasa Melayu, buku teks baharu, buku teks terbitan baharu. Okey, masih lagi tema 1 iaitu kemasyarakatan. Okey, unit 1 masyarakat penyayang, subunit okey, kemahiran membaca di situ, tajuk Bank Rezeki Bergerak. Okey, sekarang cikgu nak kamu lihat muka surat 3 di mana hari ini aktiviti kita iaitu kemahiran membaca. Cikgu akan perdengarkan kepada kamu bacaan yang betul dengan sebutan yang betul, sebutan yang jelas serta berintonasi. Okey, sekarang ni mari kita semak sama-sama bacaan cikgu. Sebelum tu cikgu nak tanya, nak sebut nama kamu sorang-sorang. Okey. Kalau yang ada dekat sini, okey, boleh jawab hai di sana. Murid-murid cikgu yang akan cikgu sebut nama ni, yang pertama Ajla, cikgu panggil nama ringkas ya. Ajla, Ifwa, Jaya, Kavinash, Kertika, Khairul, Mai, Megat, Farhan, Haziq, hai Zabir, hai Aina, hai Nur Anyastasya. Maaflah kalau cikgu salah sebut. Farisha, Khairin, Nurin, Sanjana Sri, Syoyan, Saiful, Wan Nur Darwishi, Yuwendran. Okey, tu nama-nama yang cikgu peroleh. Okey, nama-nama murid kelas 5M. Betul tak? Okey, kalau betul, kamu say hi di sana, di rumah. Hai murid-murid. Okey, sudah bersedia? Mari kita mulakan. Okey, aktiviti yang pertama, membaca dan memahami maklumat tersurat untuk memberikan respon. Okey, sebelum tu cikgu jelaskan dahulu apa itu maklumat tersurat dan apa itu respon. Okey, maklumat tersurat ialah maklumat yang jelas, yang nyata, yang sudah diberi maklum tentang perkara tersebut. Okey, contohnya dia seorang yang rajin. Itu dah memang jelas. Dah tersurat dia rajin. Okey, kalau kita kata respon pula, kita kena beri respon. Kenapa dia rajin? Okey. Okey, contoh ayatnya, contoh nama Angela. Angela seorang murid yang rajin. Okey, rajin. Maklumat tersuratnya rajin. Okey, apa respon dia? Kenapa dia rajin? Untuk meringankan beban ibu bapa. Okey, untuk membantu ibu bapa. Okey, selain tu, kenapa kita perlu rajin? Okey, untuk meningkatkan diri kita menjadi seorang yang bertanggungjawab. Tu pun penting juga. Okey, tak semestinya orang rajin ni, adakah kamu tengok orang rajin tapi dia tak ada tanggungjawab? Okey, tak kan? Okey, setiap orang dia rajin sebab dia ada tanggungjawab dia. Okey. Itu maklumat tersurat, sama juga dalam teks kita yang kita nak baca sebentar nanti. Okey, sekarang kita tengok muka surat 3. Okey, kamu tengok buku teks kamu. Okey, dah bersedia? Cikgu akan baca dengan sebutan yang betul. Okey, sebutan yang jelas dan juga berintonasi. Okey, tajuk Bank Rezeki Bergerak. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasaraya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua.
Program Bank Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Damai. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Okey, sekarang ni dalam bacaan cikgu ni ada juga perkataan-perkataan yang sengaja cikgu sebutkan. Ada yang macam sebutan tu ada yang tak betul. Okey, sebenarnya cikgu saja nak uji sama ada kamu cikgu salah lah sebut. Tadi sebut bank, sekejap bank, mana satu ni? Okey, kalau ikutnya itu kita sebut bank. Sama juga dengan program. Okey, kita tak sebut bank dan kita tak sebut program. Okey, ada lagi tak perkataan-perkataan yang kamu rasa macam pelik pula cikgu sebut? Okey, kita kena biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okey, agensi, yang satu lagi, agensi. Bukan agensi. Okey, agensi. Okey, sekarang ni kamu tengok perkataan, kamu tengok perenggan yang kedua. Okey, pada buku teks kamu tu, perenggan yang kedua, ayat yang bercetak dengan warna merah. Okey, kenapa dia cetak warna merah? Okey, sebab dia nak beri penegasan di situ bahawa kamu dikehendaki menyatakan respon pada ayat yang telah di-highlightkan ataupun ditegaskan dengan warna merah. Okey, kita baca sekali lagi. Program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Okey, cikgu terangkan sedikitlah. Mari kita tengok sama-sama ayat tu. Okey, golongan miskin kamu tahu kan? Golongan miskin. Okey, golongan miskin ni golongan yang perlu diberi bantuan. Okey, sama ada dari segi keperluan harian, keperluan diri, keperluan makanan dan sebagainya, maupun tempat tinggal. Okey, kalau kita jumpa golongan miskin, ada juga rumah golongan miskin ni yang macam orang kata sangat daif, kan? Okey, kita kena bantu. Okey, orang kurang upaya, apa dia orang kurang upaya? Okey, orang kurang upaya ni ialah orang yang tidak sempurna untuk melakukan pekerjaan ataupun aktiviti orang yang normal. Okey, orang yang normal tu siapa? Orang yang normal tu macam kita. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, boleh bergerak, boleh berlari, boleh belajar, boleh bercakap. Kita bukanlah terlantar. Okey, kita bukanlah memerlukan alat sokongan yang lain. Okey, tak Okey, seterusnya penghuni rumah anak yatim. Okey, siapa penghuni rumah anak yatim? Siapa anak yatim? Okey, anak yatim ni ialah sedari bayi hinggalah ke sekitar umur remaja. Okey, kita panggil tu penghuni rumah anak yatim. Okey, penghuni rumah orang tua pula. Siapa kan? Apa pula rumah orang tua ni apa? Okey, siapa yang duduk dalam tu? Okey, penghuni rumah orang tua ni ialah orang tua ni, golongan tua, macam-macam dah nenek semua tu. Okey, orang tua. Okey, kita sediakan satu rumah, kira macam rumah perlindungan untuk mereka tinggal di situ. Okey, tak perlulah dia hidup seorang diri. Okey. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan ayat ni kita boleh rujuk jadual di bawah tu, telah diberi jadual di bawah tu. Maklumat tersurat, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni
rumah orang tua. Okey, apa responsnya? Okey, respon ni apa dia yang tindakan yang kamu akan buat. Okey? Kita mestilah sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua bagi meringankan kesusahan mereka. Okey, itu responnya. Ada tak kalau kamu jumpa golongan-golongan macam ni, kamu kata, biarlah. Kan? Biarlah dia. Kan? Biar. Tak boleh. Kalau kamu ada kesedaran, kamu akan bantu. Okay? Walaupun sedikit. Okey, kita lihat pula perenggan yang ketiga. Okey. Lihat ayat yang bercetak dengan warna merah. Mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Okey, kita tengok Bank Rezeki Bergerak itu ayat yang kedua. Mengkategorikan. Apa maksud mengkategorikan? Mengkategorikan ni mengagihkan, mengkelaskan, okey, memberi mengikut kumpulan. Okey, apa dia? Barangan keperluan harian. Apa itu barangan keperluan harian? Okey, kita tengok Kita tengok diri kita sendiri. Apa yang kita perlukan? Setiap hari kita perlukan apa? Kita perlukan makanan, kita perlukan minuman, kita perlukan tempat tinggal, kita perlukan pakaian. Okey? Itulah antara keperluan harian yang diperlukan dalam usaha program Bank Rezeki Bergerak ini. Okey, contohnya kamu boleh menyediakan keperluan harian seperti bahan mentah untuk memasak, beras, ikan, sayur, okey, semua-semua makanan. Okey, keperluan harian yang lain apa dia? Peralatan pengurusan diri, sabun mandi, shampoo, ubat gigi, okey, dan ubat-ubatan. Okey, ada lagi tak? Kalau macam contoh pakaian pun sama, keperluan harian juga. Okey. Okey, apa maksudnya di situ? Apa respon yang kamu perlu berikan? Okey, kamu rujuk semula ayat tersebut. Okey, responnya kamu kena bina sendiri. Okey, kamu rujuk dengan contoh, berdasarkan contoh pertama yang dalam kotak tu. Okey, respon yang kedua kamu tulis sendiri, kamu bina sendiri. Okey, contoh contoh dia, kamu tanya, kenapa kena beri keperluan harian ni? Kan? Nak buat apa? Kamu fikirlah secara logik. Okey? Okey, kita lihat seterusnya. Okey, tadi cikgu dah terangkan aktiviti 2 mengenal pasti maklumat tersurat yang terdapat dalam teks. Okey, ada dua kita fokuskan 2 sahaja. Nanti bila kita dah bersemuka, cikgu akan beri lagi apa itu maklumat tersurat yang lain. Okey. Sekarang latihan, cikgu nak kamu bina jadual yang mengandungi maklumat tersurat beserta respons. Okey. Salin semula maklumat yang telah diberi tu, dan yang kedua, kamu beri respons sendiri. Okey. Contoh kamu tulis buat kotak cantik, guna pembaris, tulis cantik-cantik, kemas-kemas. Okey. Tulis dengan tulisan yang cantik, yang kemas lah. Kalau kamu rasa tak cantik, kamu padam bersih-bersih, tulis semula. Okey, latihan yang kamu buat. Okey, sebentar nanti kamu akan buat latihan. Kamu dikehendaki muat naik latihan yang telah siap ke dalam aplikasi Google Drive yang cikgu dah beri. Okey, tak perlu kamu snap satu-satu, hantar PM cikgu by WhatsApp tu, tak perlu. Kamu snap je hasil tugasan kamu. Kamu tulis ni dalam buku buku latihan bahasa Melayu. Okey, kamu tulis cantik-cantik, kamu snap. Okey, bila kamu dah snap, kamu klik link yang cikgu beri. Cikgu akan beri 2 link. Satu link kehadiran dan satu lagi link Google Drive untuk tugasan. Okey, kamu klik situ, kamu isi nama, isi kelas, tarikh
dan kamu upload kamu punya tugasan ke dalam Google Drive dan kamu submit. Okey, nanti cikgu akan terima dalam bentuk Excel dan adalah nama kamu nanti dah memang ada dalam borang tersebut. Okey, cikgu rasa itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi dalam PDPR berikutnya. Terima kasih dan selamat menyiapkan tugasan daripada saya, Cikgu Marliza.